Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, muka surat 550. Petang ni ayat yang ke-9 kan? Yang ke-8, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kita baca dulu apa dia punya cerita ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau kita nak imbaskan kembali yang semalam, surah Al-Mumtahanah, kisah mengenai jihad, di mana dalam pendahuluan surah Allah ceritakan bab penurunan undang-undang ataupun hukum untuk memutuskan hubungan dengan kafir dari jenis yang melanggar perjanjian. Walaupun sebelum mula-mula Nabi berhijrah di Madinah, Nabi telah mengadakan perjanjian dengan kaum kafir ketika itu, dengan Bani Nadir, kaum Yahudi, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa dan kaum-kaum yang lain. Dalam masa yang sama, kaum tadi juga dipanggil melanggar perjanjian tersebut dengan Nabi. Mereka langgar. Itu kejahatan yang pertama, mereka melanggari perjanjian. Kejahatan yang kedua mereka ialah mereka berusaha untuk membunuh Nabi. Mereka membuat perancangan, Bani Nadir, mereka nak bunuh Nabi. Dan yang ketiga mereka juga berusaha untuk berbaik dengan golongan musyrikin Mekah untuk menyerang Nabi di Madinah. Itu mereka melanggar semua perjanjian. Kesan dari pelanggaran tersebut, maka Allah telah betul kan? Allah telah menurunkan undang-undang untuk memutuskan hubungan dengan mereka, dengan golongan kafir yang jahat ini. Dan bahagian yang kedua pembukaan tersebut, Allah suruh kita meniru dalam Al-Quran tentang nabi dahulu yang telah melaksanakan sebagaimana Allah perintah dengan kita, yang Nabi Allah Ibrahim dan umatnya, di mana Nabi Allah Ibrahim telah memutuskan hubungan dengan bapa dia, dengan saudara mara dia, dengan kaum-kaum di zaman dia, kerana kaum dia adalah kaum yang kafir. Begitu juga dengan umat Nabi Allah Ibrahim juga membuat benda yang sama. Jadi Allah suruh kita meniru untuk dapat ibrah, untuk mendapatkan teladan dengan berhubung dengan golongan yang kafir harbi ataupun kafir kera ini, sebagaimana Nabi Ibrahim dan umatnya berhubung zaman mereka dahulu. Itu yang sebelum ini. Walau bagaimanapun, ayat yang kita baca sekejap tadi, bukannya semua golongan kafir Allah perintah untuk memutuskan hubungan. Kafir ini banyak jenis. Yang pertama, kafir yang Allah suruh putuskan tadi, kafir jenis harbi. Yang ni kafir yang pertama akan melanggar mana-mana perjanjian, kafir yang secara berdepan pun mereka sanggup menghina orang Islam, itu kafir harbi. Maka mereka
tidak ada segan silu, mereka tidak ada langsung menghormati Islam, mereka terus menghina dan mereka terus membuat perancangan-perancangan untuk menjatuhkan Islam. Itu dipanggil kafir harbi. Kafir harbi. Yang kedua dipanggil kafir jenis kafir zimmi. Kafir zimmi ini ialah kafir yang lembut sikit, yang duduk di dalam satu negara dengan membayar apa tu fidyah atau membayar dipanggil apa, membayar jizyah, bukan fidyah, jizyah, membayar jizyah dalam bentuk ufti dalam zaman pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika itu dia telah menaluki Spanyol, maka kerajaan Spanyol walaupun dia tak nak masuk Islam, maka kerajaan dia sanggup membayar ufti sebanyak 10,000 dinar emas tahun kepada Islam ketika zaman dia. Itu kafir jenis zimmi. Kafir zimmi ini tak boleh sakiti dia, tak boleh ambil harta dia, tak boleh kacau dia, tak boleh buat kesalahan-kesalahan dengan dia, kerana kita menganiayakan dia, kita telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, kerana mereka taat, cuma mereka tak masuk Islam saja. Kafir jenis yang ketiga ialah kafir jenis kafir jenis apa dipanggil tu? Muahad ahdi. Kafir jenis ahdi, maknanya kafir ini ialah kafir yang jenis mereka mengadakan perjanjian. Mereka mengadakan perjanjian dengan sesuatu negara tersebut. Yang ni saya bila baca 2-3 artikel, saya nampak di Malaysia ini kafir dia adalah kafir bukan jenis zimmi, tapi kafir jenis adhi ini. Kafir yang mengadakan perjanjian dan mereka tak langgar perjanjian tersebut. Mereka taat kepada kerajaan. Itu kebanyakan kafir di Malaysia ini. Ada juga mengatakan kafir jenis zimmi. Kafir jenis zimmi ialah kafir yang membayar jizyah ataupun ufti. Saya tak nampak kafir di Malaysia ini bayar ufti, tapi dia taat dengan mengadakan artikel-artikel perjanjian dalam perlembagaan kita, ada menjaga kepentingan agama-agama yang lain. Maka saya rasa dia lebih menepati kafir jenis adhi ataupun muahad ataupun muahad. Maka itu di antara jenis. Ada juga kafir lain, kafir jenis yang mengadakan sementara tu. Contoh dia datang bekerja dekat sini, kafir tapi bertugas kat sini. Itu kafir yang sementara, itu pun kafir jenis baik juga. Maka itu pun kena jaga juga dia. Maka di antara 4 jenis kafir tersebut, hanya perintah Allah ini untuk hubungan keras dengan mereka ialah kafir dari jenis harbi saja. Maka ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 menjawab persoalan tadi. La yanhaakumullahu 'anil ladzi. Maka Allah berfirman, tidak melarang Allah. La yanhaakumullahu, tidak melarang oleh Allah anil lazina, dari orang-orang yang lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kamu. Allah kata, kita tak boleh. Allah tidak melarang orang-orang yang berperang dengan orang yang tidak memerangi kamu fidi dalam agama. Tak boleh berlawan dengan dia selagi dia tak memerangi kita dalam bidang agama kita. Dia taat dengan kerajaan kita, maka ini adalah tak masuk golongan yang Allah larang tadi. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, memerangi kamu dalam bidang agama kamu. Pertama. Dan yang kedua, kafir yang tak boleh diperangi ini ialah walam yukhrijukum min diyarikum. Kafir tadi tidak pernah mengusir kita dari kampung halaman kita. Macam kafir kita ni, mana dia pernah usir? Kita tak pernah. Dia biasa macam tu. Dia taat dengan raja juga. Dia jaga undang-undang juga. Tak termasuk. Maka ini termasuk yang kena jaga juga. Fiddi ni, walam yukhrijukum min diyarikum. Dia tidak halau kita daripada undang-undang kampung kita untuk keluar negeri kita ini. Maka hukuman apa undang-undang untuk kafir sebegini, apa dia? Tabarruhum, kalian berbuat baik dengan mereka. Kamu perlu buat baik dengan golongan-golongan kafir yang sebegini.
Dan waktu situ ilaihim, dan berlaku adil dengan mereka. Kena jaga mereka, kena adil mereka. Barang mereka tak boleh curi, tak boleh tipu mereka. Kafir-kafir, pasal dia jaga kerajaan, dia taat dengan kerajaan. Cuma dia tak ikut agama saja. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dengan golongan-golongan tadi. Nah, tapi kalau dia tu terang mencerca agama kita, nak halau kita daripada negara kita ini, itu lain pula, itu masuk kafir harbi. Itu kelonggaran yang Allah berikan, bukan semua dengan kafir untuk kita berhubung secara keras sama dengan kafir harbi tadi. Ayat yang ke-9. Innama yanhakumullahu, sesungguhnya Allah melarang kamu, yankumullahu, sesungguhnya melarang Allah akan kamu, anil lazina, dari orang-orang yang qatalukum, memerangi kamu, fi dini, dalam bidang agama. Ya, sama ke? Sama Oh, sama mengusir kamu daripada kamu, min dia dari kampung-kampung kamu. Lepas tu tugas kitanya dengan mereka, wazaharu, membantu, dan mereka membantu ala ikhrajikum, pengusiran kamu, bahawa dan ingatlah siapa yang berteman rapat dengan mereka ini. Mana ni? Oh, salah. Terbaca ayat yang ke-8 tadi. Dia sama. Baca semula. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Sesiapa kamu, sungguhnya hanyalah Allah melarang. Sesungguhnya melarang Allah akan kamu dari qataluukum, dari orang-orang yang memerangi kamu saja dalam bidang agama, dan juga wa akhrajukum, dan mengusir kamu min diyarikum, daripada kampung-kampung kamu. Maka dilarang untuk, dan wazaharu, dan mereka membantu atas ikhrajikum, ataupun mereka membantu berpakat dengan lain-lain kaum untuk mengeluarkan kamu daripada negeri kamu ini, berpakat dengan lain. Itu memang dilarang. Antawallauhum, dan sekiranya kamu berpaling, sekiranya kamu berkawan rapat juga dengan tadi, wa may yatawallahum, kamu jadikan mereka teman rapat juga dengan mereka ini, maka sekiranya kamu tawallauhum, kamu berpaling, mana kamu berkawan rapat dengan dia, wa may yatawallahum, dan barang siapa yang berkawan rapat dengan golongan-golongan tadi, faulaika, mereka lah. Siapa mereka? Mereka yang punya sifat-sifat suka berkawan juga dengan golongan yang hina agama kita, golongan yang langgar perjanjian dengan kita, golongan yang nak usir kita dari negeri kita, golongan yang berpakat dengan orang kafir lain untuk mengusir kita, buat juga. Maka golongan yang ini humuz zalimun, golongan orang-orang yang zalim. Itu golongan-golongan yang zalim. Itu ayat 8 dan 9 ini merupakan ayat penegasan. Penegasan, ada jenis-jenis kafir yang kena keras, ada jenis-jenis kafir kita kena berlaku adil dengan dia. 4 jenis kafir tadi. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 merupakan baru sampai ke nama Al-Mumtahanah, ujian. Ujian untuk wanita-wanita. Ujian untuk wanita-wanita. Dalam perjanjian Hudaybiyah, semasa Nabi pergi sebelum tahun 8 Hijrah tersebut, pergi nak buat haji, tak dapat, maka dia mengadakan perjanjian Hudaybiyah ketika itu. Dalam perjanjian Hudaybiyah, wanita tidak masuk dalam perjanjian tersebut. Hanya lelaki. Maknanya mana-mana lelaki kafir musyrikin yang datang ke Madinah kerana lari daripada agama mereka, maka Islam perlu hantar balik ke negara dia. Itu di antara ujian dia. Di antara undang-undang yang dipersetujui
dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Tetapi wanita tak dimasuk. Maka kali ini Allah masukkan urusan wanita. Apa jadi pada wanita dalam urusan sama dengan kisahnya kalau wanita musyrikin Mekah lari berhijrah ke Madinah. Dan apa jadi dengan dia? Dan apa jadi pula bila urusan perceraian mereka dengan suami mereka tersebut? Maka ini undang-undang tersebut, untuk wanita. Kita tengok, kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Disuruh kita semalah. Ketika dululah. Iza ja'akumul mu'minatu. Apabila datang kepada kamu para mukminat, para wanita daripada Mekah, muhajiratin yang berhijrah ke Madinah. Berhijrah Madinah kerana dia nak Islam. Perempuan daripada Mekah, kamu jumpa dia berhijrah ke Madinah kerana nak ke Islam. Maka ketika itu bila dia jumpa kamu, maka apa kamu buat? Famtahinuhunna, mumtahanah tadi. Maka uji dia, kaji dia tanya dia dengan berbagai-bagai soalan, suruh dia bersumpah. Mana kena bai'ah dia. Itulah surah mumtahanah. Maka uji wanita-wanita tersebut yang lari daripada Mekah nak masuk Islam, sampai di Madinah, dia kata dia nak pilih Islam, kena tanya dia, kena bai'ah dia dengan berbagai-bagai soalan untuk menguji sejauh mana kebenaran, keikhlasan hati dia nak masuk Islam dia berhijrah ke Madinah ini. Mana tadi ayat? Okey. Famtahinuhunna, maka tanya dia, maka ujilah kamu dengan dia dengan melakukan bai'ah, dengan akan tanya berbagai soalan. Dia akan cerita kemudian tu. Untuk ini secara umum tadi, tanya dia, uji kaji dia. Mana Allah a'lamu. Sebenarnya bila kamu tanya berbagai-bagai soalan tersebut, kamu tak akan tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya Allahu a'lamu, Allah lebih mengetahui biimanihinna, tentang keimanan mereka. Walaupun dia cerita dengan kamu tanya dia berbagai-bagai soalan, kamu hanya kena arah dia bersumpah lah. Pasal kamu tak tahu isi hati dia. Yang tahu isi hati orang perkara-perkara raib ni, Allah kata, hanya aku saja tahu benda raib. Kamu hanya sekadar bertanya dia, suruh bersumpah berbagai-bagai lagi. Pasal kamu tak tahu perkara-perkara dalam hati mereka. Siapa yang tahu hati mereka? Yang tahu hati mereka, Allahu a'lamu biimanihinna. Hanya Allah saja yang mengetahui isi hati mereka, biimani, tentang keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna, maka jika kalian mengetahui mereka daripada soal sedik kamu tadi, bila kamu soal dia tentang Islam, soal dia tentang keikhlasan dia, soal dia kenapa dia datang sini, bila kamu tanya dia akan puas hati. Ketika ini Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar tukang tanya ni. Tukang tanya wanita-wanita yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ini, maka yang tukang tanya dia, Nabi lantik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka fa'in alimtumuhunna, dan maka jika kamu mengetahui mereka, kamu puas hati dengan mereka, mukminatin, mereka merupakan wanita-wanita yang beriman, kamu puas hati dengan soal sedik kamu tersebut, maka fala tarji'uhunna, maka janganlah kamu tarji'uhunna, jangan kamu hantar mereka balik ilal kuffari, tempat negeri Mekah, negeri orang kafir tersebut. Lindungi mereka. Berbeza hukum dengan orang lelaki. Orang lelaki kalau dia datang nak masuk Islam, datang ke Madinah, kena hantar balik. Tapi untuk wanita, keadaan sebalik tu. Pasal dia tidak ada perjanjian dalam perjanjian Hudaybiyah. Kalau orang lelaki datang merayu-rayu, menangis-nangis, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Kalau kamu hantar aku dibunuh oleh orang Mekah sana. Maka Nabi tak boleh apa. Nabi kata, ini adalah perjanjian, aku tak boleh langgar perjanjian. Maka Nabi berdoa, semoga Allah selamatkan orang yang datang nak peluk Islam tadi, walaupun dihantar kembali ke Mekah semula. Pada peringkat permulaannya, orang Islam agak berat menerima perjanjian ni, pasal dia kata berat. Nyaya ke orang Islam. Pasal dia balik, mesti dia kena seksa.
Tapi Nabi, itulah hikmah dia. Walaupun pasal orang masuk Islam ini, akidah mereka amat kuat. Diseksa macam mana pun, tetap mereka tidak akan berubah akidah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihan Islam zaman Nabi tersebut. Akidah mereka terlalu kuat. Tidak akan senang-senang diugut, diancam oleh golongan-golongan kafir yang lain. Itulah hebatnya golongan-golongan terdahulu. Sebab tu Allah redha mereka ahli syurga. Maka jangan kamu perlu lindungi wanita-wanita tadi supaya mereka tidak diseksa dengan negeri kafir harbi di Mekah tersebut. Maka tarji'uhunna ilal kuffari, jangan kamu kembalikan mereka kepada negeri kafir tersebut. Lahunna, dan tidaklah mereka, siapa dia? Tidaklah mereka tersebut, tidaklah mukminat tadi, tidaklah wanita-wanita yang mukmin tadi, pasal mereka mari kalau mereka ada suami di sana. Contoh wanita tersebut lari meninggalkan suami dia tak nak masuk Islam. Apa jadi? Allah kata, lahunna, tidaklah wanita mukmin tadi, hillun lahum, halal bagi mereka, yang bagi bekas suami dia, orang dia bukan bercerai tapi terputus hubungan. Kalau bercerai lain, dia lari, maka pasal dia Islam, orang itu kafir, dia putus hubungan dengan suami dia yang kafir, yang tak nak masuk Islam. Lahunna hillun, mereka telah halal bagi kamu wanita mukmin ini. Walahum yuhilluna lahunna. Begitu juga orang kafir halal bagi orang mukminat tersebut. Sama dia kadang sebaliknya. Maka bila jadi macam itu, dia bukan bercerai. Dia berpisah macam tu saja, seorang kafir, seorang Islam. Maka ketika itu, apa dia? Isunya ialah mas kahwin tadi. Pasal mas kahwin ini merupakan hak lelaki. Lelaki membelanjakan mas kahwin kepada perempuan. Kecuali bercerai. Bercerai, dia tak payah pulang balik mas kahwin. Tapi selain daripada bercerai, kalau di Malaysia ini kita panggil kalau suami isteri mohon cerai, suami tak nak cerai, dia ada kes ini dipanggil tebus talak. Maka si isteri akan memulang balik apa-apa mas kahwin kepada suami yang tak nak cerai tadi. Kalau 20,000 mas kahwin dia, 20,000 lah. Kalau macam Selangor ini RM130, cuma RM130 lah dia si perempuan kena kembalikan balik kepada si suami. Begitu jugalah dengan orang yang perempuan mukmin tadi yang lari ke Mekah kerana ke Madinah masuk Islam, maka dia segala mas kahwin tadi dia kena pulang balik kepada suami dia yang kafir di Mekah tadi. Kena pulang baliklah. Kalau 1,000 kena pulang balik 1,000, itu hukum dia macam itu. Pasal dia bukan bercerai. Mana ayat tadi? Mana ta'ala wa atuhum ma, dan beri kepada mereka ma anfaqu, apa-apa yang dibelanja yang ni mas kahwin tadi kena pulang balik. Kena pulang balik kepada yang si lelaki. Pasal yang bagi mas kahwin adalah lelaki. Pertama, hukum yang kedua. Hukum yang kedua, walaupun dia tak bercerai, perempuan tadi mari dia Madinah, wa la junaha alaikum an tankihuhunna. Maka kamu, wahai penduduk Madinah yang Islam, kamu halal bagi kamu kahwin dengan perempuan tersebut walaupun perempuan tersebut ada suami dia di Mekah. Terbatal bila seorang isteri masuk Islam, suami tak nak masuk Islam, dia terbatal. Maka orang Islam lain boleh nikah dia, tak payah tunggu dia bercerai. Pasal automatik terputus hubungan dekat situ. Maka wala junaha alaikum an tankihuhunna, tidak ada dosa bagi kamu untuk kahwin dengan perempuan-perempuan yang masuk Islam walaupun dia ada suami di Mekah tadi. Tapi syarat
Syarat apa syarat dia? Syarat dia iza ataitumuhunna, apabila kamu nak menikah dengan perempuan baru ini, perempuan yang masuk Islam yang tinggalkan suami dia dekat Mekah ini, maka kamu perlu ujurahunna, kamu beri mas kahwin baru untuk dia. Bagi balik mas kahwin baru untuk perempuan yang kamu baru nak kahwin ni tadi. Kena ingat mas kahwin ni hutang, kena ingat tu. Sebab tu kita boleh kahwin dengan mas kahwin secara hutang. Kena bayar balik lah. Mas akan dituntut bila-bila masa mas kahwin ini. Kalau kecuaian pihak perempuan, kena pulang balik. Pasal lelaki baik kena itu tebus talak tadi. Maka wala tumsiku dan jangan kamu menahan. Jangan kamu menahan apa dia? Bi'isamil kawafir, wanita-wanita yang kafir tadi jangan kamu tahan dia. Maksudnya jangan kamu menganggap dia masih lagi bersama suami yang dalam kafir ini. Ma anfaqtum, dan apa yang kalian telah belanjakan. Maka begitu juga dengan lelaki yang mari sini, perempuan kafir kat sana. Si perempuan sana tadi akan bayar balik kepada si lelaki yang Islam ini. Perempuan kafir dekat Mekah, pasal suami tadi lari ke Madinah, masuk Islam, maka isteri tak nak masuk Islam, maka mas kahwin tadi si isteri kena pulang balik kepada suami ini. Si isteri yang kafir tadi kena pulang balik. Kena pulang balik. Wa atuhum ma anfaqu wala junah. Mana ni? Ayat berapa dah? Ayat 10. Saya punya komputer melompat, mata saya melompat. Ma anfaqu wala junaha alaikum an tankihuhunna, dan tiada dosa bagi kamu untuk menikahi mereka apabila dah baca tadi kan? Dah baca ni. Bila kamu bagi mas kahwin, tiada masalah apa. Cuma wala tumsiku bi'iswamil kawafir, jangan kamu menahan dengan mengikat wanita-wanita kafir tadi dengan tali perkahwinan kamu pada seorang Islam, seorang bukan Islam. Was'alu ma anfaqtum, dan mintalah apa yang kalian telah belanjakan. Kalau lelaki tadi masuk Islam, perempuan tak masuk Islam, minta mas kahwin yang kamu telah bagi dia dulu. Kalau 1,000 dinar, 1,000 dinar minta balik. Wal yas'alu ma anfaqu, danlah mereka meminta apa yang mereka telah belanjakan. Zalikum hukumullah, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi payahlah nak pulang balik, pasal dia orang kafir takkan nak pulang balik kan. Itu ada hukum pula. Zalikum hukumullahi, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yahkumu bainakum, yang dia telah menetapkan di antara kamu, yang apabila seorang kamu masuk Islam, seorang kamu tak masuk Islam, itulah ketetapan dia, yang mustahaknya mas kahwin tadi mesti kena pulang balik kepada pihak yang berwajib, pihak yang terlibat yang ni, kepada pihak lelaki, wanita kena pulang balik. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui secara bijaksana di atas apa tindakan mereka tadi. Ayat ke-11, bagaimana pula kalau tak dapat mas kahwin tersebut. Wa in fatakum, dan jika lepas dari kamu, wa in fatakum syai'un, jika kamu terlepas sesuatu, yakni kamu tak dapat mas kahwin daripada wanita yang isteri kamu yang kamu berpisah ke Mekah tadi. Sepatutnya dia tak nak masuk Islam. Dah, kamu masuk Islam, tapi dia kena pulang balik mas kahwin, tapi terlepas, kamu tak dapat, dia tak bayar. Perempuan tadi enggan bayar. Buat bayar apa? Dia kata, bayar aku belanja kat sana. Itu seolah macam itulah. Perempuan tak nak bayar kepada suami dia yang masuk Islam. Mana tadi? Wa in fatakum syai'un, kamu terlepas
sesuatu dari azwajikum, dari isteri-isteri kamu yang berada di Mekah kerana dia tak masuk Islam, ilal kufar, kepada orang-orang kafir tadi, maka ini dua pendapat. Fa'aqabtum, jika kamu berlaku peperangan di antara Islam dengan kafir ketika itu, ini tafsir pertama, maka bila berlaku peperangan dengan orang kafir ketika itu dan kamu mengalahkan mereka, maka harta ghanimah, harta rampasan perang tadi boleh pulang balik, boleh ganti mana-mana yang wanita kafir tak bayar kepada suami Islam tadi. Suami Islam miskin, dia kata kalau aku dapat harta mas kahwin yang isteri aku kafir bayar aku, bolehlah aku belanja. Dia sedih. Tapi cara mana dia tak nak bagi. Jadi Allah turun hukum. Dia tak apa, sabar sekejap. Bila tentera Islam berperang dengan orang kafir, maka kamu dapat harta-harta rampasan perang, harta ghanimah, kita akan cari balik berapa belanja-belanja yang sepatutnya kamu dapat mas kahwin daripada isteri kamu yang kafir tadi. Itu pertama. Yang kedua, ada juga pendapat mengatakan semacam ini. Ada orang kafir perempuan hijrah. Suami dia kafir kat sana. Dalam masa yang sama, ada juga lelaki Islam yang berhijrah, isteri dia kafir di sana. Jadi, hukum dia kontra. Mana-mana yang suami dia tak bayar kat sini, ambil yang duit yang kategori bayar tadi kepada yang tak bayar tadi. Faham tak? Nampak susah sikit ni. Contoh begini. Dia ni mas kahwin ini perempuan perlu bayar kepada lelaki. Kalau perempuan mari di Madinah, suami dia dekat Mekah, perempuan Madinah perlu bayar kepada suami di Mekah. Satu kes. Ingat tu. Perempuan masuk Islam. Memang perempuan masuk Islam. Pada Madinah. Suami Islam. Tapi hak hutang ni dia perlu bayar. Kes pertama. Mana perempuan kena cari duit. Perempuan kena cari duit. Mana mau cari duit? Yang pertama tadi, bila perang, ambil duit yang pasal perang, bagi kepada perempuan ini. Pertama. Kes yang kedua, lelaki mari sini. Lelaki mari sini, perempuan duduk kat sana. Perempuan duduk kat Mekah. Jadi sepatutnya perempuan Mekah ini perlu bayar kepada lelaki, suami dia. Perempuan Mekah Islam. Pasal dia punya hak mas kahwin hak lelaki. Dia tak ada pilihan. Dia terhutang benda tu. Memangnya itulah satu Islam, satu kafir ni. Satu Islam, satu kafir. Yang kedua, lelaki mari. Perempuan tak mari, perempuan kafir. Jadi sepatutnya perempuan kafir tadi kena bayar kepada lelaki ni dah. Tapi dia tak bayar. Kalau dia tak bayar, macam cari duit tadi. Dia kena ambil duit daripada kontrak yang dapat tadi. Pasal dia punya hukum mas kahwin ini adalah hak lelaki. Mas kahwin, tengok kita baca tadi Kita baca tadi. Kita baca ayat berapa dia? Ayat sebelah tadi. Wa in fatakum syai'un, dan jika kamu lepas dari kamu sesuatu, kamu tak dapat tadi, di pertama tadi. Dari ayat pertama lagi. Dia kaitan dengan ayat 11. Dan dia bermula ayat pertama, ayat yang ke-10 lagi. Kan? Wala jika kamu menahan mereka, mintalah apa yang belanjakan. Mana tadi Saya berkeliru je dah. Kita ulang semula boleh?
Boleh? Ayat 10 tadi. Jadi bila perempuan tu mari, halal bagi dia untuk kahwin dengan dia. Dengan syarat saya baca ni. Allah lebih mengutamakan iman mereka. Maka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir halal bagi mereka suami. Dan berilah kepada suami-suami itu apa yang mereka telah belanjakan. Tengok tak? Berilah kepada suami-suami yang kafir itu akan apa yang telah mereka belanjakan. Mana orang Islam tadi kena pulang balik. Pasal dia bukan bercerai. Dia maksudnya kalau kata bini dia masuk Islam. Islam? Orang Islam yang nak kahwin dengan bini dia ni kena bagi balik duit dekat laki dia sebagai itu yang kedua. Yang pertama dia kena cari dulu. Kalau dia tak kahwin lagi, dia kena ikhtiar cari bayar kepada yang duduk kafir Mekah tu. Maksudnya kena bayar kat laki lah. Bayar ke laki. Ni macam tebus talak. Tu tak disebut talak. Dia kalau kat Malaysia ni tebus talak pasal dia kahwin tak nak kahwin. Kahwin kadang terpaksa. Tapi kalau bercerai tak payah bayar. Bila tebus talak tak kahwin, tak nak bercerai, tapi terpaksa bercerai, kena tebus talak. Tebus talak jugalah. Maka begitulah cara dia. Maka perempuan tadi kena bagi kepada lelaki tadi pasal dia bukan bercerai, dia terputus hak harta mas kahwin masih hak lelaki. Maksudnya bila orang perempuan masuk Islam, orang kafir masuk Islam, dia sama ada dia nak kahwin baru atau dia tak kahwin baru, dia kena bayar juga. Betul. Jelas Tebus talak lah. Tebus talak pasal dia bukan bercerai. Kalau tebus talak macam tu. Tak payah ulang lah kan macam tu kan? Berbelit ayat dia. Maka persoalan sekarang ni maka kalau duit tak ada tu, kalau duit tak ada tadi, mana-mana duit yang tak dapat tadi, dia akan cari dengan cara kontrak ataupun pergi berperang, ambil duit, kumpul balik, pergi bayar balik mana-mana yang terhutang. Nak selesai hutang. Konsep asasnya, harta rampasan perang tadi, nak bayar balik kepada mana-mana yang terhutang tadi. Nak bantu mereka yang hutang dia tak settle lagi tadi. Tak payah ulang lah kan itu Ada tebus talak, ada. Bila kafir. Sama, ini hukum tetap, hukum tak masuk ni. Mana-mana tempat kita sama. Sebab tu dia umpamakan dengan tebus talak. Tebus talak ni bukan berlaku perceraian secara rela. Perceraian terpaksa. Lelaki tak nak cerai, tapi perempuan minta cerai. Maka sepatutnya bercerai. Sepatutnya suami perempuan tak payahlah bayar balik pada lelaki pasal bercerai. Jadi isunya tak nak cerai. Bila tak nak cerai, maka duit mas kahwin yang dimiliki lelaki tadi, tak payahlah bayar kepada perempuan pasal perempuan yang minta tebus tadi. Dia kalau tukar agama masuk Islam ni bukan kata automatik perceraian pada dia dah laki dia kafir. Dia masuk Islam bukan automatik bercerai. Automatik bercerai tapi bukan apa dipanggil? Bukan ada bukan perceraian. Dia berpisah. Berbeza. Maka dalam keadaan automatik. Ayat pertama tadi, kamu tak halal bagi mereka, mereka tak halal bagi kamu. Bahkan dia boleh kahwin dengan orang lain, dia bukan Islam lain terus. Tapi kena bayar lah. Kena bayarlah. Nak suami baru tadi, nak kahwin dengan dia, kena bayarlah. Dan kalau dia rasa dia terhutang dengan bekas suami dia yang orang kafir tadi, dia boleh guna duit yang mas kahwin, suami baru bayar dengan dia boleh pulang balik duit tadi. Boleh. Keliru tapi tak jangan berlaku kita pasal kita tak terlibat dengan urusan mahkamah ni. Tapi mahkamah lagi arif lah. Tapi kalau bercerai kahwin dengan orang kafir, orang Kristian, orang apa ke, bila pindah sini maka tugas suami, tugas isteri kena pulang balik duit mas kahwin dia. Pasal orang Arab ni walaupun dia kafir, dia ada mas kahwin. Dia berbeza dengan agama lain. Pasal orang Arab ini, dia ada talak, dia ada mas kahwin, komplit dia punya. Islam ikut Nabi Allah Ibrahim. Tapi dia ubah kadar tersebut saja. Macam tu, orang kafir yang dekat India, perempuan yang bayar mas kahwin dekat lelaki sampai sekarang. Itu dia
Dia langgar. Dia tak ada, dia tak ikut Islam lah. Dia tak ikut agama lah. Dia ikut Hindu dia lah kan. Kalau Islam mesti mas kahwin bayar Lelaki bagi kat perempuan. membagi pada perempuan. Yang kafir ni, Ah, perempuan bayar dauri dekat. Itu dia ambil kes kalau bercerai. Dia ambil kes kalau tak ada kes bercerai, dia kata pulang balik kepada perempuan, kena pulang balik kepada lelaki tadi. Sebenarnya tak boleh. Mungkin itu adat. Itu adat berbeza dengan Islam. Sekarang pun orang Islam pun bagi duit dekat perempuan, angkat lelaki kan. Perempuan Ah. sampai sekarang lagi. Itu Islam ke Hindu tu? Dekat Pakistan pun macam tu. Macam tu ke? Orang perempuan yang bagi. Mas kahwin? Itulah dia yang dia panggil dauri itu, perempuan akan bagi kepada lelaki. Bukan mas kahwin kok. Dauri itu mas kahwin lah tu. Ya. Itu yang dipanggil dauri itu mas Oh, kahwin lah. saya tahu tu. Dia akan bagi Ah. kepada Tapi kalau hukum jelas, mas kahwin ini ialah syarat nikah kahwin, ada mas kahwin, ada saksi, jelas yang tu. Tapi kalau sini takut ada benda lain. hantaran tu. Hantaran kok. Tak kan kalau kita tengok perempuan, kalau katalah perempuan ni lelaki pergi jumpa keluarga perempuan, dia akan tanya apa nak bayar. Hantaran lagi. Hantaran. Macam kat Kelantan kan? Dekat Selangor, hantaran 10,000. Tapi duit mahal cuma 100 lebih je. 100 lebih hutangnya. Yang tu hangus. Tapi dia orang tak ada, dia sekali je. Oh. Kalau Tapi dia 100,000, perempuan kena bagi Bil- kepada lelaki, 100,000 tu lah. bila dia angkat. Angkat kahwin. Angkat. Akan kahwin, Ber- imam dia akan pergi dekat lelaki tu, dia akan nikah. Islam ni. Islam. Pakistan sana, dia senang je. 5 kilo, orang lelaki 50 kilo, emas 50 kilo. Tak apalah, kita tengok detail lah. Saya pun tak tahu bab Pakistan ni. Syaratkan bini dia Tapi kalau ikut syarat nikah kahwin, dia mesti masa angkat tadi dia akan declare. Dia akan declare, saya terimalah nikahnya dengan mas kahwinnya RM20 tunai. Dia mensyaratkan dia ambil Islam punya pun dia angkat nikah, tempat bini dia buka kuil pun dia pergi angkat juga pakai tali juga. Oh, itu adat. Itu adat bagi saya itu adat lah. Itu adat lah tu. Okeylah. Sambung balik. Ni. Ayat yang ke-12. Tajuk kahwin. Okey. Ya, ayat second last. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Ni dia ulang semula ayat yang mula-mula orang perempuan datang ke mana tadi. Nak mumtahanah tadi. Nak soal siasat tu. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Iza ja'akal mu'minatu. Apabila datang seorang perempuan daripada Mekah yang masuk Islam Madinah, mukminatu yubayi'naka, maka perlu berbaiat dengan kamu. Tanya dia berbaiat. Soal siasat tadi, berbaiat tadi. Tanyalah. Maka itulah Nabi perintahkan Sayyidina Umar untuk tanya perempuan-perempuan tadi berbagai-bagai persoalan. Itu mumtahanah ni. Maka tanya dia dalam keadaan uji kaji tadi, baiat tadi. Pasal kita tak tahu benda dalam hati. Adakah dia betul-betul Islam perempuan ini? Maka Nabi kata, Allah perintahkan, wahai Nabi, soal siasat perempuan tadi berbaiat. Betul ke tak betul dia masuk Islam atas dasar apa Islam? Tanya berbagai-bagai persoalan untuk memastikan dia dalam keadaan suci bersih lah perempuan yang datang ke Madinah ini. Apa dia betul-betul baiat dia? Yang pertama, Allah yusyrikna billah. Ada kamu mensyirikkan Allah? Itu soalan pertama dia. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Pertama. Yang kedua, wala yasrikna, jangan mencuri. Perempuan tadi. Yang ketiga, wala yaznina, jangan berzina. Yang keempat, wala yaqtulna, jangan membunuh. Yang kelima, jangan bunuh. Wala yaqtulna auladahunna, jangan bunuh anak-anak mereka. Bunuh anak-anak perempuan, jangan bunuh anak perempuan. Ini di antara larangan-larangan masa bai'ah tersebut. Ada perkara ni barulah betul mukmin tulen. Yang keseterusnya,
wala yatina bibuhtanin yaqtarinahu baina aidihinna wa arjulihinna. Maka bila kamu mengandung, ada anak mengandung, jangan sembunyi. Jangan sembunyi bayi yang kamu kandung itu, perbuatan kamu buat dengan seluruh tangan kaki kamu tersebut. Jangan kamu sembunyilah. Kamu dah mengandung 3 bulan. Jangan sembunyi kamu mengandung tersebut. Bersumpah. Kena pasti betul-betul. Lepas tu, wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan jika mereka dalam kebaikan, maka berbaiatlah, sumpah ketika ini. Aisyah kata kalau perempuan berbaiat ni tak payah pegang-pegang ni lah, suruh dia angkat tangan sendiri, saya tak payah, dengan suara dia saja. Dengan pesalam, pegang pesalam semua kan, tak payah dengan perempuan. Maka berbaiatlah mereka. Maka lepas berbaiat tersebut, maka dah pasti dia beriman, maka wastaghfir lahunna, mohonlah keampunan bagi mereka, bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang sebenarnya. Apabila ayat terakhir pada pagi ini, pada petang ini, ayat teguran, ayat zajrun. Tutup teguran dengan orang-orang mukmin dan juga orang-orang yang lemah imannya. Yang ni orang munafik dah kelemah iman tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. La tawallau, kamu jangan jadikan sahabat-sahabat atau penolong kamu, sahabat rapat, qauman, suatu kaum ghadiballah, yang Allah telah murkai dia. Dalam ayat tadi adalah kafir harbi, kafir zimmi, kafir ahdi, kafir lain tidak masalah, kamu kafir harbi saja. La tanya qauman ghadiballah, jangan kamu menjadikan penolong kamu, bos kamu, orang paling rapat dengan kamu, orang yang Allah murkai. Qauman ghadiballahu alaihim, orang yang Allah murka ke atas mereka. Qad ya'isu minal akhirah. Pasal apa golongan-golongan ini, golongan-golongan yang Allah murka ini sebenarnya golongan-golongan yang Allah tak beri hidayah dengan mereka. Golongan-golongan ini sebenarnya golongan-golongan yang ya'isu minal akhir, golongan yang berputus asa dari hari akhirat. Mereka tak tahu sebenarnya hari akhirat itu, mereka pun tak ada beramal untuk pergi ke hari akhirat, mereka tak tahu apa mungkin ni. Mereka tak diberi hidayah untuk berikhtiar nak pergi ke hari akhirat. Maka kama ya'isal kuffar, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir, min ashabil qubri, daripada orang-orang ahli-ahli kubur. Mana ahli-ahli kubur, dia berputus asa, dia mungkin tak boleh berharap dengan apa-apa perubahan lagi pasal dah mati dah, bergantung dengan segala amalan-amalan dia. Maka wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang Allah murkai. Mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat sebenarnya. Golongan-golongan putus asa ni golongan-golongan yang tak ada kebaikan akhirat pasal tutup dia. Sebagaimana berputus asanya orang-orang yang kafir yang berada dalam kubur. Mana-mana orang yang jahat, orang kafir ataupun orang yang munafik duduk dalam kubur, tak boleh buat apa dah. Dia amat-amat berputus asa. Pasal apa? Pasal di atas ketelanjuran mereka masa atas dunia dahulu. Itulah, maka berakhir dengan surah Al-Mumtahanah. Cerita bab undang-undang mengenai perempuan, kerana undang-undang mengenai perempuan tidak ada dalam perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah hanya ada dalam untuk orang lelaki saja, maka Allah buat turun hukum dalam surah Al-Mumtahanah untuk apa undang-undang yang boleh diguna pakai, dia boleh ikut dalam syariat oleh orang Islam mengenai wanita-wanita Islam, terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan mahar ataupun mas kahwin dia. Ada soalan sini? Tak ada. Biasa soalan kahwin, nikah kahwin ni banyak soalan pasal kahwin. Tak ada juga. Tak nak kahwin lagi. Dah tak nak kahwin lagi dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله